Surah Fatir, surat 438 ayat 31. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi awhayna ilayka minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Selepas Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi SAW, tetap bukan Nabi yang didustai, bahkan umat Rasul-Rasul sebelum ni pun didustai juga. Kemudian sambung, wallazi awhayna, kami wahyu pada kamu wahai Muhammad kitab ni dengan penuh kebenaran, yang mana kebenaran kitab ni sudah diakui oleh kitab sebelum ni, iaitu kitab Taurat, kitab Injil. Dan Allah SWT hamba ni sangat jelas. Kamu hanya sebagaimana kamu diperintahkan supaya sampai dengan sempurna. Lepas tu hamba-hamba kami itu yang kamu diutus kepada mereka tu, kami tahu tentang mereka. Kenapa mereka tak beriman, kenapa mereka mendusta, itu kami tahu. Allah SWT, kamu pun Allah Ta'ala tahu, dan umat kamu pun yang menentang pun Allah Ta'ala tahu. Summa awrasnal kitab alladhi, kemudian kami wariskan kitab ni kepada orang yang mana kami pilih di kalangan hamba kami, itu orang Islam yang terima, yang nak jadi hamba Allah, nak jadi hamba Allah. Tapi Allah Ta'ala beritahu, faminhum zalimun li nafsih, ada di antara mereka buat zalim pada diri sendiri, itu dengan langgar perintah Allah SWT. Ni nak jadi hamba Allah. Wa minhum muqtasid, ada di antara mereka yang mana pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khair, ada di antara mereka bulan-bulan buat kebaikan dengan taat. Semua ni dengan izin Allah SWT, dengan taufik daripada Allah SWT. Ini Allah Ta'ala gambarkan orang yang mana mewarisi kita di kalangan umat Nabi SAW. Ada yang mana langgar, buat zalim dengan langgar perintah Allah SWT. Ada yang mana muqtasidun, pertengahan. Dan ada yang mana ke depan, berlomba-lomba menyempurnakan perintah Allah SWT, bersungguh-sungguh. Dzalika huwal fadlul kabir, demikian itu kurnia yang sangat besar daripada Allah SWT. Tawarai Allah Ta'ala kepada orang yang mana terima kita ni, jannatu adnin, syurga adnin, yadkhulunaha, mereka akan masuk, yuhallawna fiha, mereka akan dihias dengan perhiasan, dipakai dalam syurga tu daripada gelar-gelar yang dibuat daripada emas dan mutiara. Walibasuhum biha harir, dan pakaian mereka daripada sutera. Dan ucapan mereka, waqala alhamdulillahilladzi adhhaba 'anal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami kesedihan. Inna rabbana laghafurur rahim, inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kami ini benar-benar Maha Pengampun, Maha menghargai segala nikmat, segala amalan kebaikan kami. Alladzi ahallana daral muqam, dialah yang telah kurniakan kepada kami tempat tinggal dalam syurga ni daripada kurniaan dia. La yamassuna fiha nasab, dan tidak dalam syurga lagi Allah Ta'ala gambar kepada kita, tidak lagi kami disentuh apa-apa kepenatan. Penat tak ada dalam syurga, letih tak ada, letih badan, letih jiwa tak ada. Semua segar belakang, badan segar, jiwa pun segar, dan otak pun segar. Wala yamassuna fiha lughub, Allah Ta'ala beritahu, dan tidak tersentuh juga pada kami dalam syurga ni lughub. Lughub ni apa dia? Susah juga sebenarnya. Lughub, payah, tak ada dalam syurga ni, tak ada dah benda sukar, benda payah, semua dipermudahkan, segalanya dipermudahkan. Dunia ni Allah Ta'ala buat tempat ujian, banyak dengan susahan. Walladzina kafaru lahum, senang belakang, nak makan burung tukar, dah siap panggil dah. Buah-buah di pokok tinggi akan direndahkan, semua dipermudahkan. Memang di tempat yang mana istimewa Allah Ta'ala sediakan. Dunia Allah Ta'ala buat sebagai tempat ujian. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim, Allah Akbar. Allah beritahu, ada pun orang kafir, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, dan mereka tidak akan diputuskan ke atas mereka supaya dapat mati, tak mati. Dan keputusan ke atas mereka ni tak ada mati, kena azab dari neraka, tak mati. Wala yukhaffafu anhum, tidak akan diringankan daripada mereka min adzabiha, daripada apa-apa azab. Kadzalika najzi kull kafur, demikianlah balasan kami pada orang yang mana derhaka. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka ni berteriak dalam syurga ni, meraung
Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, na'mal salihan, kami nak melakukan amal soleh dah. Ghairal ladzi kunna na'mal, amal yang mana kami tak ada buat masa tahniah dulu. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal yang mana kami buat masa tahniah dulu. Nak melakukan amal soleh sungguh dah sekali ni. Allah Taala bagi, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Allah, bukankah kami telah panjangkan usia kamu supaya kamu dapat ambil pengajaran? Dah cukup dah untuk ambil pengajaran sebenarnya. Allah dah tahu dah setiap orang ni, Allah dah tahu. Dia ni pada berapa, 80 tahun ke, 60 tahun ke, 50 tahun ke, 40 tahun ke, Allah tak tahu. Orang tak sama, setiap orang tu Allah tak tahu setiap orang. Sebab tu ayat atas tu, sesungguhnya Allah Taala kata hamba ni la khabirun basir. Pada tambah lagi, waja'akumun nadhir, telah datang pada kamu nadhir, pemberi peringatan Rasul. Fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Sekarang rasalah azab. Dia tidak ada bagi orang yang telah menzalimi diri mereka ni sebagai penolong. Innallaha alimul ghaib. Allah lah, sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui perkara ghaib sama ada di langit dan di bumi. Dan Allah Taala tahu apa yang ada dari dada. Huwallazi ja'alakum khalaq. Sekarang ni Allah Taala bagi. Sekarang ni dia yang jadikan kamu sebagai pengganti. Ini khitab pada orang Mekah. Sekarang dia ja'alakum khala'ifa fil ard. Jadikan kamu ni sebagai orang yang mana? Pengganti sekarang ni. Maka faman kafar fa alaikum. Siapa dia pilih kekufuran, maka dia akan tanggung kekufuran itu. Wala yazidul kafirina kufruhum indaram illa maqta. Tidak bertambah orang kafir itu kekufuran mereka di sisi Tuhan mereka ni melainkan apa dia? Maqta, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidul kafirina kufruhum, tidak bertambah pada orang kafir tentang kekufuran mereka ni melainkan kerugian. Ini Allah Taala bagi tahu. Qul, katakan, ara'aitum syuraka'akum alladhina tad'una min dunillah. Katakanlah, apa pendapat kamu? Syuraka'akum alladhina tad'una min dunillah, kamu sekutu dengan Allah selain daripada Allah tu, kamu dakwa ni orang ni rapat dengan Allah, suruh dia boleh juga, dia boleh selesai masalah juga ni. Apa pendapat kamu wahai orang Mekah berkenaan dengan yang kamu sekutu dengan Allah Subhanahu taala tu? Aruni, tunjukkan kepada aku, madza khalaqu minal ard, apa yang telah mereka ciptakan di atas muka bumi ni, apa ciptaan mereka? Tak meruk sangat. Am lahum syirkun fis sama', ataupun adakah mereka berkongsi pada kejadian langit-langit tu? Tak. Di bumi ni tak ada nak tunjuk, tak boleh. Tak ada gapo, semua Allah belakang. Tanya orang Mekah sendiri begitu. Hak ni sosok. Tanya Allah belakang. Apa tu? Kamu seru tu? Tak. Am atainahum kitab, sama dengan surah Ahqaf. Am atainahum kitab, adakah kami pernah turunkan kitab ajar tak boleh syirik dengan Allah, boleh seru selain daripada Allah? Am ataini fahum ala bayyinatin, mereka tu beramal tu beriktikad di atas bayinah, di atas kefahaman yang sangat jelas, di atas bukti yang sangat jelas. Sebab tu tak tergugak tu, tak degih Nabi dakwah ni. Tengok Allah Taala, bal in ya'idul zalimuna ba'dhum ba'dan illa, bahkan sebenarnya orang zalim tu yang rekod suatu guna nama Allah ni, Allah Taala panggil zalim belakang ni, mereka janji sebahagian mereka pada sebahagian lain illa ghurura, janji mereka tu tipu daya belakang, nipu bohong belakang. Ni bahaya. Bahkan in ya'idul zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura, bahkan sebenarnya apa yang dijanjikan oleh orang zalim sebahagian mereka pada sebahagian lain itu melainkan kepada Allah ghurura, tipu daya belaka. Bukan benda hakikat. Tak, kalau tidak mari daripada Allah dan Rasul tu, ni Allah Taala bagi tahu kepada kita rahsia dia. Jangan terpedaya, jangan tipu, jangan tertipu, jangan tertipu. Tapi kerana ketokohan tu kan, orang lemah. Tak, kerana ketokohan, dakwah-dakwah. Tapi silap orang tu juga tak guna kewarasan dia. Tak guna kewarasan dia, bukan percaya begitu. Yang ajar-ajar sesak gitu belakang. Tak, batu di antara tanda alamat sakit, kuliah dia bukan umum. Tak, kuliah dia tertutup. Tak, buat gitu. Tak ada semua orang dengar. Ini syirik dia dah. Syirik dia. Tapi tetap orang pergi juga. Innallaha yumsikus samawati wal ardi an tazula. Guna kembali semula cerita tentang Allah. Sesungguhnya Allah lah yang kontrol langit-langit dan bumi ni daripada kepada dia, daripada utuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Sekiranya Allah Taala begitu, sekiranya bumi dan langit ini Allah SWT tidak kontrol, tak. Sekiranya benda bumi ni runtuh, tak, atau bumi ni hancur dan langit ni runtuh, maka tidak ada siapa-siapa boleh sekat
boleh teguhkan, boleh kuatkan bumi ni selain daripada Allah Subhanahu taala. Innahu kana haliman ghafur. Sebab tu Allah Taala datang ayat ni, innahu sesungguhnya Allah Taala ni haliman ghafur. Tak. Manusia derhaka, Allah Subhanahu taala yang kukuhkan langit-langit tak jatuh. Tak. Bumi ni stabil molek ni. Manusia derhaka. Tak seru selain daripada Allah bagi rezeki, Allah temukan hujan, Allah temukan tumbuhan, tapi dia derhaka pada Allah. Ni Allah Taala bagi tu. Innahu kana haliman ghafur. Allah Taala ni halim. Tak, halim. Halim ni apa dia? Tidak turunkan azab walaupun manusia derhaka pada dia. Dia bagi rezeki lagi. Dia ghafur, tak, Maha pengampun. Minta ampun ya, taubat ya. Tak syirik 60 tahun. Lepas tu tak masuk Islam. Allah Taala ampun belaka. Ni Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsamu billahi jahda iman. Ini Allah Taala rakyat kata dakwah orang Mekah ni. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh. Sekiranya datang pada mereka rasul daripada Allah, rasul daripada Nabi. Ini percakapan mereka ni. Ini sebelum Nabi marilah. Mula mari. Ini orang Mekah ni bila dia pergi dalam majlis Yahudi kan. Bila pergi ke Syam, duduk dalam majlis orang Kristian. Tak. Maka orang Kristian dia kata dia ada Nabi Isa, rasul utusan Allah. Tak. Orang Yahudi dia kata dia ada Nabi Musa. Tak. Masing-masing umat ni kan. Tak. Dia pembesar-pembesar Quraisy ni dia duduk dalam majlis-majlis besar tu. Tak. Jadi ni dia catch Allah bagi. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh dengan nama Allah. Sekiranya datang pada mereka pemberi peringatan di kalangan orang Arab sendiri, dan Rasulullah utusan Allah, la yakununna ahda. Nasaya mereka akan jadi lebih betul lagi daripada semua umat lain. Ya Allah bagi tahu. Falamma ja'ahum nadhirun, bila datang pada mereka pemberi peringatan, bila datang nabi ni mazadahum illa tidak bertambah pada mereka melainkan apa dia? Lari. Kekufuran, bertambah mereka kekufuran. Jauh daripada hak. Bertambah jauh daripada hak. Sebab tu kata dakwah ni bahaya. Tak. Begitu orang kita lah ni. Kita tunggu Nabi Isa ya. Kita tunggu Imam Mahdi ya ni. Kita tunggu Imam Mahdi. Dia tak peduli semaya, tak peduli keluarga dia, tak peduli. Bahaya. Bila mari ke dah. Oh dia kata kita akan ikut lah. Ni dakwah orang Mekah ni. Yang Mekah ni Allah Taala rakyat kata. Tak, mereka kata kami tak mereka bersumpah dengan nama Allah buat kita ni, kalau ada rasul utusan daripada Allah sungguh di kalangan kita ni, kita lebih betul lagi daripada umat-umat lain. Asli sekali. Tapi bila mari Nabi, nak orang yang mana paling mereka percaya sekali sebenarnya. Allah pilih terbaik dah. Tak. Di kalangan Quraisy ni Bani Hashim. Di kalangan Bani Hashim ni dak keluarga Talib ni memang diakui dah. Tapi tengok. Setan payah manusia ni, setan pergi belakang dah. Tak, setan dia jadi taksir dengan kebenaran. Bila datang pada mereka nadhirun mazadan. Sebab tu kita kena jauh dulu, kita duduk atas kebenaran dah. Bila mari je dah sejalan dah. Tak sedia. Seperti mana ahlul kitab kan, ya Allah Taala bagi tu ya. Mana ahlul kitab yang Allah Taala cerita dalam Quran ni kan, bila mereka dibaca pada mereka Quran kan, beriman lalu apa? Wa kanu min qablihi muslimin. Kerana mereka sebelum ni, sebelum mari Islam, sebelum mari Quran pun, mereka memang tunduk dah pada Allah. Mereka memang taslim dah pada Allah. Sebab tu kita kena taslim pada semua perintah Allah. Kita kena tak ada syak. Kalau kita pun ragu-ragu juga dengan perintah Allah, mari orang lain ke tak? Mari Nabi Isa. Apa Nabi Isa ni batal belaka kan? Tengok ni sains sekarang ni tak dia usaha ke tak? Mana larangan Allah ke sesuai belaka. Kok mana suruh Allah semua tak sesuai. Tengok babi ke tak? Babi kehil juga biasa sesuai. Babi ni gapo dia? Masuk dalam orang Islam ni. Babi ni Allah Taala buat jadi sesuai dengan manusia. Mana ada babi Allah Taala buat dengan semua? Babi paling tak sesuai sekali dah. Quran bagi tahu pada kita. Ulai semua. Lepas tu tengok Nabi Isa mari, Nabi bagi tahu, Nabi Isa mari ke? Nabi Isa akan buat apa dia? Akan patahkan salib. Kita faham? Tak lambai syirik tu. Lambai syirik. Kemudian akan bunuh babi. Salah ke apa babi? Tak, mana babi ni bukan semata-mata babi. Dia satu sistem yang sudah meresap dalam masyarakat. Tak. Nak dari sudut medik, dari sudut kesihatan ni, dengan babi ni dia punya apa, dia kulit dia ke, dia punya jeng dia ke, dia punya geleting dia ke, semua ni apatah lagi masuk dalam kesihatan pula kan, ubat-ubat kan. Bahawa ulama sudah fatwa ada ni, tak darurat pasirah, tak sesuai, boleh guna belaka. Tak. Mana doktor-doktor kita ni? Padahal dalam Quran ni Al-An'am, sebut Al-An'am, naik atas kapal pun Al-An'am, tak atas kapal Nabi. Dalam Quran ada Baqarah ada ni. Kau ni sesuai dengan kita.
Ni Allah Ta'ala suruh perhati, tapi tak ada gaji. Cakap nak suruh ustaz je, ustaz lah jadi doktor pula, ustaz pula nak jadi doktor. Kita pula nak jadi doktor. Ini doktor-doktor Islam kita lah. Basic ada dah. Apa tak gaji? Dah agak koreh macam. Lepas tu orang waktu baik kat, kita suruh pada ulama. Ulama tak ada jalan lain dah. Darurat macam atau nama darurat semua boleh. Tak boleh tak sembahyang Jumaat, boleh belakang. Hudud boleh, lama dah tak ada. Riba darurat juga. Tak melabur duit haram kan tak? Melabur haram darurat juga. Tak takut jatuh ekonomi Melayu, boleh. Halal belakang. Berhati tengok dalam Quran, mana ada para anbiya situasi lebih teruk daripada kita lagi. Nabi situasi lebih teruk. Kita baru belajar Ahzab. Ahzab ni seluruh harap mari sekarang ni. Munafikin mari jumpa Nabi, Yahudi mari jumpa Nabi, tawar solusi. Darurat dah tu. Darurat sungguh tu. Lapar lagi, tak dalam keadaan kelaparan lagi, tak ada makanan lagi, musuh mari lagi, bisa sejuk lagi. Habis dah darurat. Tapi tengok mana ada para anbiya tu mana? Nabi kita tu mana? Dalam surah Ahzab Allah Taala kata laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Sebab tu dia dakwah kita boleh dengan dakwah tak boleh, dia dengan amalan juga. Dengan amalan dia berkata sekarang ni, dak kita boleh ikut Nabi Isa, kita boleh ikut Mahdi, kita duduk jalan tu. Lah ni kita duduk jalan mana dah? Tak. Dan kita tahu dah kena bagi tahu ma ana alaihi wa sahabi. Apa yang aku berada di atasnya daripada sahabat aku dah. Imam Mahdi pun tak ada jalan lain dah. Imam Mahdi jalan Abu Bakar, jalan Umar, jalan Osman, jalan Ali. Ni Imam Mahdi. Tak. Nabi Isa pun jalan mana? Jalan ma ana alaihi wa sahabi. Tak. Jalan Nabi Isa. Tak ada jalan lain dah. Jalan apa yang aku berada di atasnya dia sahabat aku. Kita sekarang usaha diri kita, keluarga kita seramai mungkin orang Islam kita buat usaha untuk duduk di atas jalan ni. Di atas jalan ni. Mungkin usaha. Kalau tidak jadi lagu ni, mereka bersumpah. Ni orang Mekah pula. Ni perkataan maklum mereka. Mereka bersumpah dengan nama Allah sekiranya datang Rasul ni, kita akan jadi lebih betul lagi daripada orang lain. Tapi bila mari Nabi, mereka yang menentang sekali. Quraisy yang menentang sekali. Istikbaran filah, kerana kesombongan itu. Sebab apa? Kebenaran tak mari daripada kita. Tak mari daripada kita. Wa makru sayyi. Dan juga mereka telah buat perancangan yang jahat, amalan yang jahat. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Allah Taala bagi tahu perancangan jahat tidak akan menimpa melainkan ahli dia. Nak bagi tahu. Allah yang kontrol semua perancangan ni. Ingat, mana-mana perancangan kan, jangan takut dengan perancangan. Allah yang kontrol perancangan, segala perancangan, baik dan buruk ni Allah. Falyanzuruna illa sunnatan. Mereka tidak tunggu tu melainkan sunnah orang dulu-dulu. Falan tajida li sunnatillah. Dan kamu tidak akan dapati wahai Muhammad, Allah nak bagi tahu orang baca Quran ni, sunnah Allah ni berubah tak berubah. Sunnah azab tak berubah, sunnah hidayah tak berubah. Sunnah Quran sebagai hidayah, wahyu Allah sebagai hidayah pun tak berubah. Sunnah sesat pun tak berubah juga. Sunnah tak berubah. Ini yang dalam Quran bagi tahu falan tajida li sunnatillah tabdila. Tak. Sini ni sunnah azan. Walan tajida li sunnatillah tahwil. Dan kamu tidak akan dapati sunnah Allah ni berubah. Tak berubah. Sunnah ni tak berubah. Sunnah lain berubah. Awalam yasiru fil ard. Kamu tak berjalan ke di atas muka bumi. Lihat kaifa kana akibatul ladina min. Bagaimana kesudahan umat-umat sebelum mereka. Yang mana wa kanu ashadda minhum quwwah. Yang mana mereka lebih hebat, lebih kuat lagi Allah Taala bagi pada orang Mekah ni. Daripada orang Mekah Allah Taala bagi umat sebelum ni kan, kami tak bagi pada kamu 1/10 kan. Orang Mekah ni baru 1/10 daripada apa yang telah Allah Taala bagi pada kaum sebelum ni. Mana kaum sebelum ni lagi hebat. Tamandung dia lagu-lagu mana. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Dia Allah ni tidak ada sesuatu apa pun sama ada di langit ataupun di bumi dapat melemahkan dia. Tak ada. Semua dalam kontrol Allah. Dalam kontrol Allah. Dia wa ka innahu kana aliman qadira. Allah SWT ni sangat alim, sangat berkuasa. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu. Ni Allah tak nak bagi hikmah. Apa tak turun azab kan? Allah kata kalau Allah tak ambil kira belakang apa yang dibuat oleh manusia ni, penderakan yang dibuat tu, ma taraka ala dhahriha min dabah. Maka tak tinggal satu atas muka bumi ni, hancur belaka. Walakin tapi Allah Taala takhirkan. Allah Taala pelewatkan untuk sampai tempoh yang telah ditentukan untuk orang yang derhaka ni bagi peluang pada mereka rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ujian bagi orang yang beriman. Tu ya. Allah Taala tak hukum orang yang derhaka pada Allah, orang yang syirik dengan Allah, orang yang makan rezeki Allah ni buat apa? Rahmat daripada Allah bagi peluang pada mereka, ujian bagi orang mukmin untuk sampai tempoh yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza jaa ajaluhum, bila sampai tempoh dia
maka fa innallaha kana bi ibadihi basira. Allah Taala tentang hamba ni tahu belaka. Jangan usi. Tak, di akhirat ni lagu mana Allah Taala putuskan, Allah Taala tahu. Sore-sore ni akan ada Allah, sore-sore Allah Taala tahu lagu mana dia. Tak. Dia ni hamba Allah ke bukan hamba Allah. Contoh ni kita kena pujuk kita, pujuk keluarga kita. Biar dia jadi hamba Allah. Jangan keadaan. Jangan hamba keadaan. Dia tak jelas, dia kena jelas dia ni tuan dia Allah. Mari atas dunia ni ujian sementara. Dia diuji dengan suami dia, diuji dengan anak dia, diuji dengan sekeliling dia ni. Allah Taala bertempuh masa 40 tahun kan, 60 tahun kan, 70 tahun kan, nak buktikan dia ni hamba Allah ke hamba siapa dia? Tu. Dia tengok dia dengan perintah Allah lagu mana. Perintah Allah lagu mana. Sebab tu kena usaha. Tak, kena usaha dengan ibadat kita untuk timbul ke rasa khauf, takut pada Allah, tak rasa harap pada Allah SWT. Apatah lagi rasa kasih pada Allah SWT. Nabi nak. Biar makin berumur kita makin nak mati ni, makin takut pada Allah, makin jelas hati Allah, rindu dengan Allah SWT. Ni kena usaha. Kita tak main dengan percuma. Jangan buat hidup dengan gitu dah, maya-maya gitu. Jangan. Tak. Kalau tidak ada. Kau tua ke tak? Puak, maya, puak. Ya kata baik. Tak. Mujadah tak lelaki, ada tak lelaki tak maya-maya. Jadi atau bila maya ada ke tak maya-maya. Maya tak ada nilai di sini dia. Dia ke kalau kita tak usaha sekarang, tak. Dia akan keluar hakikat dia. Dia akan keluar. Orang yang usaha sekarang, tak, dia akan keluar masa nak mati. Hakikat dia benda tu besar tak besar. Sebab tu kena usaha sungguh-sungguh. Surah Yasin. Surah Yasin. Hubungan surah Yasin dengan surah ni kan apa ni? Surah Fatir, mereka bersumpah dengan nama Allah. Kalau Allah SWT hantar rasul di kalangan mereka sendiri, nasihat mereka lebih betul lagi. Mari surah Yasin wal Quran lagi cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berusaha, Nabi yang dilantik oleh Allah SWT sebagai rasul. Nabi yang mana Allah SWT bagi itu berada di atas jalan yang lurus. Yang mana orang Mekah sebelum ni tidak ada rasul mari. Daripada Nabi Ismail tu sampai orang tak ada rasul. Tak ada. Jadi sebagai jawapan hubungan dia cuma dari sudut hubungan lain kan, ni surah Makkiyah belakang. Surah Makkiyah qadiyah dia agak gapo dia akhirat Allah, akhirat risalah. Ni akhir. Dia begitu seperti mana surah ni kita baca, begitu surah Yasin tajuk utama. Adapun hadis kata ke gapo dia, dakwah yang mengatakan Yasin itu nama nabi tu benda yang mana tidak ada dalil. Tu reket semata-mata. Walaupun siapa dia pun. Tak ada. Nabi tak ada kecil. Nabi dah bagi tahu dah nama dia. Nabi ada nama dia. Ada hadis kan, ada Bukhari Muslim. Nabi bagi tahu dah nama dia, sikit-sikit Nabi sebut dah. Nama dia Al-Mahi. Nabi bagi tahu. Al-Hadi nama dia. Nabi bagi tahu. Tak ada Yasin. Kalau Yasin Nabi bagi tahu lagi, tentu dah Nabi bagi tahu Yasin nama dia. Tapi Nabi bagi tahu dah hadis. Nama dia Al-Hadi, nama dia apa dia? Muhammad, Ahmad. Lepas tu Al-Hadi, Al-Mahi. Ini nama Nabi. Nabi sebut sesuatu. Nama dia. Tak ada. Jadi bukan itu dakwah semata-mata. Apatah lagi nak jadikan amal dia. Kita nak jadi ajak orang semua jadi buat amal dia. Mana boleh? Tak selawat dengan Yasin. Tak diajar ke tak? Allahumma salli ala Yasin. Oh. Macam mana dia reka lagu tu pula? Boleh tahu mana Nabi tu Yasin. Nak kata dia tu siapa dia? Mari mana? Jin aja. Benar. Yang kedua, hadis-hadis berkait dengan Yasin ke tak? Hadis berkait dengan Yasin ke? Kau masyhur apa dia? Segala sesuatu dia ada qalb. Tak. Qalb jantung bagi Quran atau hati bagi Quran Yasin. Waktu pun hadis bukan setakat dhaif. Dhaif yang syadid, dhaif yang teruk sangat. Tak ada. Dia tak perlu bila kita faham surah ni diturunkan di Mekah. Suasana Nabi lagu mana? Tak. Kenapa ni? Surah ni tak padan dengan hadis dhaif apa banyak tentang fadilat Quran, tentang surah ni. Ulama macam mana ulama tahu ada ni doa hadis palsu tak? Sebab yang buat hadis-hadis gini dia mengaku. Tak, ulama-ulama hadis dia ikat dia. Masa dia nak mati dia bagi tahu. Dia di antara mereka taubat ke tak? Aku telah buat tak hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan Quran. Dia buat. Dia orang buat, orang molek, orang jaga semari, orang ni. Apa dia buat ni? Nak suruh orang mari baca Quran. Tu niat dia sebenar. Dia buat, dia mengaku. Dak akhir hidup dia. Dia reka. Sebab tu kita tengok alupati sebenarnya. Perkataan dia tu pun diambil daripada orang lain juga. Macam Yasin ni 5 Qur'an lahu. Yasin ni gapo dia? Boleh gapo saja apa yang dibaca oleh orang nak baca tu. Dia ambil daripada air Zamzam. Beritahu kan? Air Zamzam ni kita akan dapat gapo saja kita niat. Gapo saja kita niat daripada hadis Nabi.
Dia letak di Yasin. Yasin. Rekaat semata-mata. Dia tak perlu dah sebenarnya dengan susunan Quran begini dah cukup kemah dah. Apatah lagi surah ni diturunkan di Mekah ni. Dan kisah dalam surah Yasin ada satu orang rajulun apa dia min aqsal Madinah. Dah ahlun Habibun Najah yang orang kitab Mufassir bagi tahu. Surah Yasin ni ibrah yang sangat besar, yang sangat besar. Ada pilihan ulama kita, orang Melayu kita pilih hari Jumaat tu, pilihan tak ada masalah. Nak baca bila-bila tak ada masalah. Sebenarnya kalau faham tu baca hari Jumaat orang cuti berlaku tu lagi molek. Sebenarnya surah ni untuk menggerakkan umat tu molek. Tapi kalau baca buat ayat tawar ni masalah kita ni. Quran buat ayat tawar. Tak. Dia tak tahu hukum satu dari Quran. Tak. Quran ni yang menggerakkan orang. Dia menggerakkan orang. Sebab tu sebenarnya di antara maksud surah Yasin yang ulama muhasib bagi tahu sebenarnya surah ni untuk menzahirkan apa? Ihyaul mauta, untuk menghidupkan orang mati. Surah ni. Kalau surah ni cerita tentang akhirat. Surah ni cerita tentang orang Mekah ni tak percaya. Bila mati hidup mula, mereka cabar Nabi. Dan surah ni Allah Taala bagi tahu, Quran ni hanya dibaca untuk orang hidup. Bahawa Quran ni akan menghidupkan bukan setakat orang mati boleh hidup. Orang yang mana mati hati dia tu boleh menghidupkan. Ni Quran. Ni surah ni. Surah ni boleh menghidupkan orang yang mana mati hati tu jadi hidup. Tak, sebenarnya kalau ditadabburkan dibaca. Dan surah ni sebenarnya untuk gerakkan umat. Ini peluang kita nak jadi seperti mana orang dalam surah Yasin. Dalam surah ni usul dakwah. Usul dakwah ni apa ni? Dakwah ni ittabi'ul mursalin, ikut rasul-rasul. Ini dakwah. Bukan ikut kita. Bahaya dakwah. Tanam islah, tanam dakwah ada jadi peluang untuk orang tak takluk dengan kita. Jadi Allah Taala datang ke surah gini untuk bagi panduan. Jadi surah Fatir dengan surah Yasin ini cukup dapat. Dari surah Fatir dah orang Mekah dakwah bahawa kalau mereka bersumpah dengan nama Allah, kalau Allah SWT lantik di kalangan kami seorang rasul, nasib kami akan lebih betul lagi daripada mana. Ni Allah bagi tahu, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bagi tahu. Jadi Yasin masuk ke hanya Allah yang Maha mengetahui, seperti mana alif lam mim, seperti mana kaf ha ya ain sad, seperti mana alif lam mim sad. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Hanya Allah. Seperti mana nun, qaf, hanya Allah yang Maha mengetahui. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Itu lebih selamat sekali daripada kita dakwah Yasin dalam lughah Habsyi. Dalam lughah Habsyi pula, lughah Hijaz, Nabi, lughah Arab. Yasin. Kita nak kata Quran itu turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tengok Allah Taala mula sebut dengan Quran. Demi Quran yang mana penuh dengan hikmah. Satu, penuh dengan hakim, dengan kata putus. Boleh terima sebagai kata putus. Ini Quran, ini sifat Quran. Penuh dengan hikmah. Hikmah ni apa? Ilmu hak. Ilmu hak ni apa? Dia mesti makrifah dengan realiti tu sama. Sama ada di dunia di akhirat. Maksud dia mesti gitu. Jadi mabni dia di atas yakin, bukan zan. Bukan zan. Yakin yang mana sudah ada dari fitrah manusia. Sudah ada dalam fitrah manusia. Sumber dia daripada Allah SWT. Pokok dia la ilaha illallah. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ada. Wal Quran Allah bersumpah demi Quran. Ini Allah bersumpah demi Quranin Hakim. Allah yang bersumpah. Kita apa dia? Pandai. Tak cukup. Orang sekali tak cukup dengan Quran. Pandai kau dengan Quran, pandai kau dengan Quran. Dia sudut manhaj hidup, sudut manhaj hidup. Dan innaka lamin, kamu benar-benar dia kamu Muhammad kan. Innaka ni rasul ke apa? Rasul kahar. Rasul Melayu. Ayat ni orang tanya dia apa? Mengaku rasul ke tak? Yang ngaku rasul. Tak. Asal ke apa dia? Kagak ke dia? Askar. Tak. Bahagian agama, teaching. Dia minat pada Quran. Dia ada baca Quran terjemah Muhammad, jaga semaya. Tapi Allah SWT uji dia. Tak. Ustaz-ustaz tak jaga semaya pula. Itu masalah. Masalah orang tak ngaji, orang jahil ke tak? Allah Taala uji dia dengan orang alim yang tak jaga amal. Sebab tu Nabi takut, Nabi bagi tahu tak? Yang di antara yang paling aku takut daripada fitnah dajjal lagi. Apa dia? Alim enggak ada alimul lisan. Tak. Jahil dari sudut amalan. Tak. Orang alim yang munafik, alim munafik. Kata dia alim tapi amalan dia nifak, amalan dia munafik. Sebab apa? Dia akan bagi fitnah pada orang. Buat fitnah pada orang. Memang pun jadi fitnah. Oh ni ngaku rasul ni sebenarnya fitnah daripada orang lagu ni. Fitnah daripada orang alim. Ada. Orang alim semaya tak jaga, dia baca Quran macam jaga semaya. Ada. Tapi aku tak sini dia sebab dia bukan ustaz.
Dia diuji gitu. Ya. Mata-mata kerana dia bukan ustaz. Jadi ayat pada orang tak dengar. Dia mau ustaz, ustaz kesyak orang dengar lalu. Jadi tak puas hati. Mari dendam, mari benci, mari apa? Syaitan masuk. Macam-macam bagi baca Quran sendiri, bijak sendiri. Dah, bukan setakat nak jadi terpenting, nak jadi nabi pula jadi. Tak tu baca Quran. Nak jadi nabi. Dia bila cari-cari dalil jumpa dalil. Surah Yasin, dalil dia nabi. Ni, innaka lamin. Dia hayati kan? Allah Taala bersumpah, wal Quran, demi Quran yang hakim, innaka sesungguhnya kamu benar-benar seorang rasul. Enggak masuk dalam hati dia dah. Jadi rasul lalu dia. Dia tanya ustaz teka tu masuk apa? Kamu khatabak aw anta. Tak, mana kamu, saya. Maka innaka sesungguhnya kamu ni takkid dia bagi tahu. Kamu tak ada rasa mungkin nabi, dia Allah Taala buat dia rasa. Payah tak? Main rasa kan? Sebab tu tengok mufassir, tengok juga rujukan. Tak, innaka sini semua tak ada khilaf ni nabi belaka. Innaka sesungguhnya. Ayat surah ni turun di Mekah nak pujuk nabi. Nabi dia kata tekan buat dakwah sampai tahun ke-7, tahun ke-8 ni. Sedangkan dia dihantar untuk seluruh alam. Orang Mekah sendiri tak boleh main lagi. Bimbang Nabi. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala bersumpah, Quran ni cukup dengan Quran ni. Sebab mari setiap kali turun ayat ada orang Mekah kau jauh. Setiap mari turun ayat orang Mekah kau jauh. Itu keadaan Nabi. Keadaan Nabi. Nabi sudah lalui dah ni. Setiap kali ayat daripada Allah kan mereka paling, mereka tuduh mari macam-macam. Mereka sakut dengan Quran. Kan dalam surah An'am kita baca, qad na'lam innahu la yahzunka alladhi ma yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, apa yang mereka kata pada kamu menyedihkan kamu. Allah Taala sendiri bagi tahu pada Nabi, sebenarnya mereka bukan mendustai kamu. Sebenarnya orang zalim, walakin adh-dhalimin yajhadun, tapi orang zalim ni mereka sebenarnya tolak perintah Allah. Mereka tak setuju dengan Allah. Orang Mekah ni tak setuju dengan Quran ni. Tak setuju ni. Quran suruh ni bercanggah dengan adat resam mereka ni tadi. Nabi dia terima. Ni mereka payah ni. Ini keadaan. Sebab tu Allah Taala bersumpah, tengok Nabi baca Yasin dengan kesedihan. Allah Taala bersumpah dengan Quran, ayat pada Nabi puas hati dengan Quran, demi Quran yang penuh dengan bijaksana. Tapi realitinya orang tak sikut. Ini keadaan Nabi Allah Taala uji dia. Dan kita gitu kan. Sebab tu kita kena buat pengalaman kita, buat kemudian kefahaman kita, kebijaksanaan kita. Dalam dakwah ni sebenarnya Allah Taala ajar Nabi kepada dia. Pertama sekali Nabi kena rasa dia ni sebagai hamba Allah. Dia rayak dalam Quran ni seperti mana dia sebagai seorang hamba. Jangan dia buat dia ni tuan. Dia kena rayak. Kalau syuur ni tak ada, tak boleh jadi da'i. Tak. Maka dia akan bijak. Bila mai keadaan agak siapa perintah Allah boleh langgar. Sebab dia rasa setara dengan Tuhan juga. Dia sudut buat hukum, dia buat hukum. Tak perlu sembahyang Jumaat. Tak boleh langgar sunnah Nabi. Dia rasa dia kecek dia sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Tengok keadaan susah payah Nabi kita. Tengok surah Yasin ni. Tengok keadaan Nabi. Sehingga Allah Taala tunggu ayat bersumpah demi Quran yang hakim, yang penuh dengan hikmah. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, tengok innaka takkid situ, lepas tu lam lagi. Semua takkid. Sesungguhnya kamu benar-benar seorang rasul. Baru kena kata gini. Sebab tekanan Nabi hadapi. Tekanan beban taklif tu. Orang tak terima Nabi. Jodoh aku ni. Baik tu di rumah orang kata, orang buat nyanyi, orang pesenda kan. Baik. Kita boleh tak ada orang kata gini, orang tu cara pun semak dah. Lama-lama jodoh aku ni. Tak. Gini. Innaka laminal mursalin. Allah kata, sesungguhnya kamu benar-benar rasul yang diutuskan. Dan ala siratim mustaqim, benar-benar di atas jalan yang lurus. Lepas tu kembali pada Quran pula. Tanzil lal azizir rahim. Tengok yang menurunkan Quran ni wahai Muhammad, al aziz yang maha perkasa. Dan uslub ni bukan nak marah, rahim yang maha pengasih. Allah Taala waktu Quran lagu ni dia jawab kohlia jadi kohlia ni sebenarnya Allah nak kebaikan. Allah Akbar, kita tak faham. Tak faham. Kita tak faham. Turun wahyu orang Mekah kau jauh. Turun ayat pula orang Mekah kata halal, kalau kita agak tak payahlah sebut. Bab makanan ni tak saya sebut lah. Nyak-nyak sudah lah. Nak cari ayat-ayat mana orang Mekah setuju belakang. Tapi bukan gitu. Allah lebih tahu. Kita jangan buat kita pandai daripada Allah. Allah tahu lagu mana risalah dia nak dakwah. Dan Allah SWT nak suruh Nabi semua para anbiya tunjuk dia ni sebagai hamba. Bagi hamba Allah, terkesan dengan Allah SWT. Tengok Allah Taala punya Nabi. Kamu benar-benar sebagai Rasul, kamu benar-benar berada atas jalan. Dan Quran ni yang menurunkan ni Al-Aziz yang Maha Perkasa yang Maha Rahim. Dan tujuan apa? Litunzira qauma,
untuk kamu bagi peringatan pada satu kaum yang mana ma unzira abauhum, tidak ada daripada orang dulu-dulu yang bagi peringatan. Tetap perkara ni fahum ghafilun, jadi mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, sesungguhnya Allah Taala kata telah wajib dah ke atas kebanyakan mereka ni, mereka tidak beriman. Ni Allah bagi tahu, ni ajib ayat ni, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Allah kata sesungguhnya haq qawlu ala, wajib keputusan ke atas kebanyakan mereka. Gapo dia putus? Mereka tidak beriman. Tengok Allah wajib ni. Allah bukan saja-saja, bukan tahakum, bukan qasi qadar buat keputusan dia ni ahli neraka, dia ni ahli syurga, bukan. Dan Allah Taala kata ahli neraka masuk neraka, hak kat dia, wajib kat dia masuk neraka. Apa wajib dia kena? Sebab kewarasan yang diberi, pendengaran yang diberi, penglihatan yang diberi, dia tak guna. Rasul yang dia utuskan, kitab yang diturunkan, semua asbab-asbab hidayah tu semua dia tak ambil. Lepas tu asbab-asbab sesat semua dia ambil. Fikir sendiri, wajib kata orang lagu ni. Ni nak boleh kata laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Allah Taala begitu. Sesungguhnya lam lagi takkid, qa lagi takkid, haqqal qaul lagi takkid. Allah nak begitu. Allah SWT yang buat manusia tak beriman ni bukan Allah SWT. Sebab tu rahim dia, Allah Taala begitu. Dia rahim, dia Maha Pengasih. Dia kasih pada hamba lebih pada seorang ibu kasih pada anak 70 kali. Tapi dah hamba ni yang dia kasih pun dah asbab-asbab hidayah, kewarasan, pendengaran, penglihatan, rasul, kitab, masa yang diberi, musibah yang datang bertalu-talu tu supaya dia berubah kan. Semua buat buka badak, tak peduli belaka. Kemudian asbab-asbab kesesatan semua ambil, semua usaha. Macam mana tak sesat Allah Taala? Orang lagu ni hak Allah bagi tahu. Wajib ke atas mereka ni, kebanyakan mereka faham lain. Mereka tidak akan beriman. Kemudian Allah Taala beritahu kepada Nabi, bawa suara akhirat. Jadi orang lagu ni lagu mana? Bawa pergi akhirat dulu. Inna ja'alna fi a'naqi. Sepatutnya wasawaun alaihim. Sepatutnya lepas laqad haqqal qawlu fahum la yu'minun. Sawaun alaihim. Sama saja wahai orang lagu ni tak. Kamu bagi peringatan ke tak bagi peringatan ke, mereka tak beriman. Tapi oleh kerana nak bawa nak supaya timbul ketakutan, uslub Quran, supaya yang dengar Quran yang Nabi baca pada mereka Quran, mari takut dalam hati. Orang yang mana wajib ke atas mereka masuk neraka ni, tidak mahu beriman ni, lagu mana akhirat? Inna ja'alna fi a'naqim aghlal. Kami akan letakkan pada leher-leher mereka ni gapo dia? Belenggu. Fahiya ilal adqani mahun. Dan mereka ni dak duduk mendongak. Bayar gapo dia kena igap, lepas tu letak belenggu pula. Dagu duduk atas. Kayu duduk atas. Itu belenggu yang zahir lah. Dak dirata begitu. Fahum mukmahun. Dalam keadaan mereka ni mendongak, dak kena kat kepala. Sebab apa? Sebab kena ikat. Itu keadaan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. Dan orang lagu ni Allah Taala bagi tahu kami telah tutup mata hati mereka. Depan mereka pada tutup, belakang mereka maksudnya mereka telah ditutup mata hati mereka. Fa aghshaynahum, dan mereka telah diliputi kesesatan. Fahumlah, mereka tidak akan nampak hakikat. Ini ayat ni bukan ayat nak lalu ke gapo dia ni, ke Roblox ni. Ni baca ayat baca nak kat Roblox pula. Ada. Tengok. Ambil ayat Quran. Ambil ayat Quran. Kisah gapo dia? Nabi digepung ke baca ayat ni keluar daripada rumah. Tu cerita tak sahih. Tak ada lagu tu. Bukan cerita lagu tu. Cerita hak sahih lagu mana? Oh ni kan bila Nabi baca lagu, bila Nabi tubik daripada rumah kan dah. Sina Ali tidur. Nabi tubik tu. Tak. Orang kafir tunggu, orang Mekah duk tunggu nak bunuh Nabi belakang. Tak. Jadi Nabi tubik dari mata. Ni baca ayat ni wajah. Jadi tak nampak. Jadi tak nampak. Lepas tu dia ambil cerita tu, cerita Syiah. Cerita daripada Syiah. Tak. Kalau cerita sebenar lagu mana? Tak ada ke apa? Tak ada benda tu. Nabi keluar tengah hari, musim panas, tengah hari pergi rumah Abu Bakar. Pergi rumah Abu Bakar. Sekarang waktu hijrah. Jalan ni dia. Madinah, kata kau ni Madinah. Belah ni dah. Nabi pergi Abu Bakar belah ni. Dalam gua tu, menusuk tu. Belah ni cara dia. Sebab orang Mekah kalau jalan kau ni duk hitam belakang dah. Kalau Muhammad kira ni kita nak ikat kan. Dah. Nabi kira ni kan? Nabi dia nusuk dalam gua tu dulu 3 hari tu. Itu cara dia. Tengah hari tu tu. Masa musim panas. Orang apa dia? Orang tidur belakang. Orang tak suka masa tu, orang tak jalan masa tu. Musim panas ni orang duduk dalam rumah belakang. Masa tu Nabi. Dia orang Mekah pun tahu kalau Muhammad tu musim panas, mana ada orang musafir musim panas ni. Orang tak jalan. Waktu tu orang tak jalan. Mana ada orang jalan lagi tu nak lari. Dak terai lagi, orang nampak lagi dah. Jadi mereka tak peduli. Tak suka. Mereka duk ital jalan kat ni, spy mereka semua SB semua duk ital kat ni belakang. Tapi nak pergi kat ni dulu. Cara. Mana ada kisah tu?
Tapi tengok dia mengganggu, tengok ni sebenarnya keadaan lagu ni Allah Taala nak bagi tahu tak ada orang yang mana asbab-asbab petunjuk semua tak ambil, pendengaran, penglihatan, kewarasan tak guna untuk fikir kita Allah SWT apa yang Nabi wayak. Dak lepas tu musibah-musibah menimpa pun mereka tak fikir juga, semua masalah yang telah bagi supaya mereka kembali pada Allah semua tak ambil, semua asbab-asbab kesesatan semua ambil. Orang lagu ni Allah Taala berkatakan kami tutup mata hati, depan ke belakang semua ni tak dapat belakang. Kita baca tu kau polis, kita polis hok semaya, dia tak semaya, polis maya. Dak suruh polis tak nampak pula. Silap, bukan tempat tu. Tak, bukan tempat. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Doa-doa lagu tu kan ada dah kan. Doa lagu tu, doa pagi petang Nabi ajar dah kan. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Allahumma astu. Tak, ya Allah, tutuplah aurat gapo dia, bagilah keamanan. Doa-doa Nabi ada dah. Doa-doa Nabi lebih lagi comel lagi sempurna lagi. Dia tujuan dia masuk akal, molek dah. Molek dah. Ni kita reka ambil reference. Sebab tak tahu. Baru sama semula wasawaun alaihim. Orang lagu ni wahai Muhammad, Allah Taala bagi tahu sama saja kamu royak ke kamu tak royak ke, la yu'min, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Sebenarnya yang dapat ambil pengajaran daripada dakwah kamu ni wahai Muhammad, Nabi bagi, Allah Taala bagi tahu manittaba'a dzikra, siapa nak ikut Quran. Yang kedua wa khasyar rahman bil, siapa masuk dalam hati dia takut pada Allah. Sebab tu uslub diubah, diolah gitu supaya timbul ketakutan. Tak, bila takut pada Allah, takut yakin satu hari yakin ngadak jumpa Allah, Allah takut dah. Tengok dalam kubur takut dah. Takut kubur. Tak ada isteri, tak ada suami, tak ada anak, semua pakat tinggal kan dak. Ayuh saya sekarang mana pakat tinggal mana itu, balik rumah kita ya. Kita duduk sorang ya. Alah kali kita dengan amalan kita juga. Kita dengan sembahyang kita dengan zakat kita dengan sedekah kita. Tak, saya lagu mana? Saya lagu mana? Pisah belakang. Ni Allah kata, yang sebenarnya dapat ambil pengajaran daripada Quran ni, daripada kamu wahai Muhammad, orang yang mana nak ikut Quran, nak ikut peringatan, dia takut pada Ar-Rahman bil ghaib. Ketika mana? Ketika mana ghaib sekarang ni, atas dunia ni. Fabashirhu bimaghfiratin. Orang lagu ni bagi berita gembira dengan keampunan dan juga balasan yang mulia. Inna nahnu nuhyil mauta, Allah bagi tahu, kamilah yang menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa saja yang mereka telah buat. Wa atharahum, tengok, bukan setakat perbuatan mereka, athar mereka juga. Tak, Allah SWT akan tulis amalan kita dan kesan bagi amalan kita. Athar tu kesan bagi amalan kita. Allah SWT akan tulis perkataan kita dan kesan bagi perkataan kita. Kita bertanggungjawab. Kita akan bertanggungjawab terhadap perkataan yang keluar daripada mulut kita dan kesan bagi perkataan kita. Kerana perkataan kita ni orang jauh daripada Allah, kita akan bertanggungjawab terhadap dosa-dosa orang jauh daripada Allah SWT, selain daripada perkataan kita. Begitu juga amalan kita. Kita akan bertanggungjawab terhadap amalan kita dan kesan bagi amalan kita. Kita tunjuk pada orang, tak apa. Tak apa langgar perintah Allah, tak apa langgar sunnah Nabi. Orang pun ikut kerana kita. Tak. Maka orang langgar sunnah Nabi itu kerana kita tu, kita tanggung dosa dia, dosa orang itu tak kurang. Kita jadi sebab tu bahaya. Kita bukan setakat ni Allah ni, kami tulis, kami yang akan menghidupkan semula bila orang telah mati, dan kami akan tulis ma qaddamu, apa yang mereka buat, wa azar, dan kesan bagi perbuatan mereka. Kesan bagi perbuatan mereka. Wa kullu syai' wa kullu syai'in ahsaynahu, dan semua perkara kami akan hitung belaka. Kami akan hitung belaka fi kitabim fi imamin mubin, dalam kitab kami. Wa ayatul lahum wadrib lahum mathalan, buatlah perumpamaan untuk mereka. Ini ayat kisah ni Allah SWT datangkan untuk tasliyah Nabi, untuk hiburkan Nabi, dan juga untuk bagi semangat pada umat Nabi sampai hari kiamat ni. Ceritalah pada mereka berkenaan dengan ashabul qaryah, penduduk satu negeri itu, bila datang pada mereka rasul-rasul. Ketika mana kami telah utus kepada mereka 2 orang rasul. Nah, ni zahirnya ini Allah Taala nak hiburkan Nabi. Mari dari jiwa Nabi dah, kalau ada seorang lagi rasul kan boleh buat teman. Dah. Jadi Allah Taala nak jawab, nak bagi tahu pada Nabi, bukan masalah seorang, bukan masalah 2 orang, bukan masalah 3 orang. Orang tak beriman ni. Dan kita gitu kan, nak kita duk kampung seorang yang nak buat dakwah lagu mana? Dak. Perubahan lagu mana? Seorang. Tak, bukan masalah seorang. Kalau seorang buat sungguh-sungguh sempurna, Allah Taala boleh jadi asbab. Tak, bukan masalah 2 orang baru sedap. Baru 2 orang buat, ada 3 orang sedap lagi. Mana bagi alasan kita jahil, kita alik, kita gini. Tak. Nah, tidak. Idh arsalna ilaihim, ketika mana kami utus kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka 2 didustai, lalu kami bantu dengan 3 orang. Faqalu inna ilaikum mursalun, kami bantu jadi 3 orang.
Faqala, lalu mereka semua kata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kamu ni utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk negeri tersebut kata apa? Qalu ma antum illa basharun, kamu ni tidak lain malaikat manusia seperti kami. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai', mana ada Tuhan Rahman turun ke gapo-gapo ni. Mereka ada pada kamu, antum illa, kamu ni tipu belaka. Qalu rabbuna ya'lam, maka Rasul mereka bagi tahu, Tuhan kami lebih tahu. Inna ilaikum, bahawa kami ni sebenarnya utusan untuk kamu. Wa ma alaina, dia tidaklah tanggungjawab kami, tengok malaikat al-balaghul mubin, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan perkataan dan juga amalan. Itu balaghul mubin. Qalu, mereka kata, inna tatayyarna bikum, mereka kata kami anggap kamulah punca sia. Maksudnya ni ringkas lah. Mana Rasul tu telah buat dakwah, maka bila penduduk tu menetek, penduduk negeri tu menetek, maka Allah dah letakkan musibah untuk kembalikan mereka pada Allah. Tapi musibah tu tidak menyebabkan mereka kembali pada Allah, bahkan mereka salahkan Rasul tu. Musibah ni mari sebabmu. Ni bahaya. Ni tu Allah Taala ajar. Ni kanun ni, benda ni setan, tak ada cara lain dah. Tak. Bila kita nak duduk atas sunnah, nak atas perintah Allah, tak peduli ke tak, maka orang akan datang, orang akan perangkap. Dan nak zaman kita ni lagi mahir. Tak. Maka orang yang mana berjual sungguh tak terkesan dengan keadaan ni akan dituduh sebagai penyebab. Kamulah penyebab wabak. Kamu lah penyebab wabak. Belajar ni. Punca sia daripada kamu ni. Qalu inna tatayyarna bikum. Oleh kerana tiga orang Rasul tak terkesan. Tak. Jadi sepatut mereka tu mari musibah ni menyebabkan kembali pada Allah kerana dosa. Dia tak rasa bersalah. Tak ada kaitan dengan dosa. Tengok. Ramai kita gitu. Tak ada. Wabak mari ke tak ada kaitan dengan dosa. Tak ada. Orang tak boleh catch ni bukan dah. Ini fenomena Allah ni. Suruh dunia gini-gini. Dah. Mana ada? Allah SWT datangkan musibah untuk kita kembali pada dia. Dan nak akad musibah kena kembali pada Allah juga. Kita buat lagu mana? Bila main musibah ke tak? Tutup masjid, tutup amalan, tutup belakang. Bagaimana? Kita orang Islam kita. Nabi ajar lagu mana? Nabi ajar lagu mana? Ini ujian dia ni. Tak, kalau kita tak terkesan, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tapi ni punya waham dia, ni panggil waham. Waham dia. Tengok Rasul ni, qalu inna, mereka kata pada Rasul tu, kamu ni punca sia ni. La illam tantahu lanarjumannakum. Ni kena sedia. Ni bila kita buat putusan ni akan mari ujian lagu ni. Akan mari ujian lagu ni. Mereka kata kepada tiga Rasul, kalau kamu tak berhenti, tak, manalah ni tak boleh buat. Jangan berhenti, jangan teruskan dakwah. Berhenti, kena berhenti. Bila mari lagu ni jangan. Tak, ni Rasul ni tak berhenti, jalan juga. Jalan juga. Lanarjumannakum, kami akan rejah kamu. Wala yamassannakum minna adzabun alim, kami akan tipu pada kamu azab yang pedih. Azab yang pedih. Rasul bagi tahu, Rasul-rasul mereka bagi tahu, ta'irukum ma'akum, sebenarnya punca sia itu daripada kamu, kerana langgar perintah Allah. Bayar dunia ni Allah yang kontrol, bukan orang lain kontrol. Wabak lagu mana dirancang, kalau kita orang manusia rancang, kalau satu kuasa rancang pun, wabak tak akan sebab melainkan dengan izin Allah juga. Dengan izin Allah juga. Lepas yang boleh hakak pun Allah juga. Allah yang kontrol, baru kita tak kembali pada Allah. Baru tak kembali pada Allah. Qalu ta'irukum ma'akum, Rasul mereka bagi tahu, punca sia ni, musibah ni mari dapat bersama kamu. A'in dzukirtum, kalaulah sekiranya dengan musibah ni menyebabkan kamu dapat ambil pengajaran, dapat ambil iktibar, kembali pada Allah. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kaum yang mana musrifun. Tak. Kaum yang melampau, kaum yang melampau. Sebab tu kalau benda ni tak jelas, kembali semula, tengok semula Quran, tengok semula kudrat Allah lagu mana, ilmu Allah lagu mana. Dia hakikat dunia ni tempat ujian, bahawa segala satu dalam pentadbiran Allah SWT. Dia tengok kisah-kisah terdahulu. Tak. Keadaan-keadaan ni bukan dia berlaku lagu tu. Tak, bukan berlaku. Nak tengok kita dengan perintah Allah lagu mana sebenarnya. Nak tengok kita ni hamba siapa dia. Bila berlaku lagu ni kita rujuk daripada Tuhan kita sebenarnya. Tak. Semua fatwa berdasarkan takut pada Allah semua. Takut pada Allah SWT. Tapi zaman kita kan Rasul tak ada, orang tak ada gini kan. Jadi ingat tak ada munafik. Tak ada munafik tu mustahil ya. Apatah lagi kalau munafik tu ulama pula. Seperti mana beritahu, aku paling takut sekali daripada Dajjal kepada dia ulama yang munafik. Ulama yang munafik ni bahaya. Maka dia akan guna dalil-dalil ni untuk apa dia? Untuk membolehkan. Seperti mana orang munafik? Seperti mana orang munafik? Bahaya. Dan masanya masyarakat rakyat. Sebab tu zaman ini kita tak boleh terkesan dengan orang dah. Kita hanya terkesan dengan Allah, dengan perintah Allah, dengan perintah. Mati dengan keadaan lagu tu. Tak.
Dan silap dalam usaha untuk menyempurnakan perintah dimaafkan. Dah. Begitu. Dalam cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar para sahabat, kesilapan kita dalam buat keputusan kerana dalam usaha niat kita untuk menyempurnakan perintah Allah. Silap tu dimaaf. Tapi kalau silap kita ada usaha untuk perintah Allah ni tidak ingin menyempurnakan perintah Allah, menyebabkan musibah. Ada aja unsur tidak mahu. Tengok perkara tabuh 3 orang ada. Ahli badar belaka dah 3 orang. Ada unsur tidak mahu menyempurnakan. Bagaimana Allah Taala hukum dia? 50 hari baik. Tapi tengok Bani Quraizah, sahabat semaya asar. Nabi kata jangan sabar apa, dia semaya asar menaikkan Bani Quraizah. Sahabat terbagi pada 2 kan? Ada berhenti bila nak habis asar berhenti, semaya pada waktu asar. Ada semaya asar pada waktu isyak. Ada waktu isyak. Tu salah. Siapa dia betul? Berhenti semaya asar ke berhenti semaya di Bani Quraizah? Apa dia betul? Kau betul-betul semaya asar. Sebab Allah nak bagi tahu semaya pada waktu dia dah. Maksud Nabi itu supaya segera. Pas Nabi tak tegur tu tahu mana salah. Tahu salah sebab tak boleh nak ikut. Kalau betul boleh ikut. Kalau betul kita boleh. Kalau kita nak cepat kan, kita boleh jamak asar, maghrib, isyak. Kita boleh kan? Sepakat mana boleh kan? Tentu dah salah. Tak boleh ikut. Kalau betul boleh ikut. Lepas tu Nabi tak kata apa? Sebab tu kita kata kesilapan yang dia buat dalam usaha untuk menyempurnakan perintah Nabi. Usaha tu. Kesilapan dia buat untuk dimaafkan. Tak, kita ada dalil gitu. Tapi kalau ada unsur tidak mahu menyempurnakan saja, walaupun tidak ada niat, macam Abdullah bin Rawahah, yang mana dia akan pergi ke Mu'tah. Nabi bagi tahu dia akan mati di Mu'tah. Dia bagi tahu pada diri sendiri, dia ada kuda laju. Pasukan dia hari Jumaat tu pergi pagi tu, tolak pagi. Dia ayat pada diri sendiri. Nabi dah bagi tahu dah kan, Nabi bagi tahu di Mu'tah ni akan dipimpin oleh Ja'far mula-mula. Kemudian Ja'far akan syahid. Kemudian akan diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah akan syahid. Tengok hadis tu. Kemudian akan diambil oleh Khalid bin Walid. Oleh Khalid bin Walid. Ni akan selamat semula. Jadi Nabi tahu bagi dah perkataan Nabi Abdullah bin Rawahah tahu dia akan mati. Dia akan syahid di Mu'tah. Jadi dia ni mula Zaid, kemudian Ja'far, kemudian apa dia? Abdullah bin Rawahah. 3 orang ni akan syahid. Jadi Abdullah bin Rawahah bagi tahu pada diri sendiri, ini hari Jumaat dia nak semaya kali terakhir bersama dengan Nabi. Tengok niat dia, nak semaya Jumaat kali terakhir bersama dengan Nabi. Niat dia baik. Tu ijtihad dia tu. Tapi lepas semaya Nabi tengok dia ada kan. Nabi marah lalu kan? Apa ada lagi sini? Nabi tanya. Nabi kata, ya Rasulullah, saya ni nak semaya Jumaat kali terakhir. Nabi kata ni, dah sepagi sepetang tu lebih baik daripada dunia. Kamu telah terlewat 500 tahun perjalanan. Mana Nabi hadis Nabi itab pada dia, Nabi ngepek pada dia. Patut kamu kena segera. Nabi tak suka. Sebab apa? Ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah SWT. Ada unsur ya. Tak, Nabi tak suka lalu. Dalam perang Tabuk lagi jelas. Tak. Padahal Allah Taala Maha mengetahui Tabuk tak berlaku, peperangan tak berlaku pun. Tak, Allah Taala tahu kan? Sepatutnya lepas tu kan salah seorang sahabat tu ahli badar tu umur ni perlu kita kata 70 lebih dia. Tua benar dah. Dak isteri apa mari ngadu pada Rasulullah. Dak suami saya ni tak ada berapa dah, tua dah. Dia tak boleh nak urus diri tak. Hak ni pun Allah Taala marah juga. Sebab apa? Sebab bukan masalah pergi tak apa, masalahnya bila mari perintah Allah ada unsur tidak mahu menyempurnakan kerana melebihi benda lain. Tak boleh. Ini bahaya. Tak, bahaya. Jadi kita kena belajar. Tak. Tambah-tambah keadaan kita sekarang ni. Ujian lepas ni kan nak boleh kemari zahirnya turunnya Nabi Isa tak tahu lagi lagu mana. Tak, Kohar berat. Kita tak tahu lagu mana akan datang ni. Tapi tengok keadaan dia memang kohar berat. Dan ujian dia. Sebab kita akan jumpa Dajjal. Umat ni akan jumpa Dajjal. Tak ada fitnah paling besar sekali. Nabi SAW bagi tahu pada kita yang ditakuti. Lepas tu kita belajar tengok ni. Bila 3 orang rasul ni terus sekali juga dakwah, maka musibah mari tu keadaan yang dibuat tu menyalahkan 3 orang rasul. Menyalahkan 3 orang rasul. Lepas tu rasul tu bagi tahu sebenarnya punca ni punca masalah kerana amalan kamu. Ni semua anbiya bagi tahu. Amalan manusia. Amalan kita tinggal amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita langgar perintah Allah Subhanahu taala, pemimpin khianat, demi berkhianat berlaku. Jadi ini musibah supaya manusia semua kembali pada Allah SWT. Sepatut tadarruk pada Allah SWT. Jadikan musibah yang menyebabkan kita kembali. Kita guna segala kuasa. Kita tak guna. Tengok kan. Boleh kan? Paksa rakyat kan dengan kuasa yang ada bukan main. Serai belakang semua isi semua. Boleh kan guna tu? Kuasa tu? Paksa tu?
Tapi guna kuasa tu untuk paksa ke apa dia? Lagu lain. Bukan paksa untuk membesarkan perintah Allah SWT. Bahawa lagu ni akan ditanya oleh Allah SWT. Dia kata kalau buat perintah Allah Ta'ala tak boleh guna. Tak, saya tak ada kuasa gini. Tapi kalau buat perintah daripada orang, arahan daripada orang lain, kok dia rasa besar. Bukan main dia guna kan. Semua dia guna, semua apa yang ada tengok dia guna. Dia tunjuk kepada kita boleh sebenarnya dengan kuasa dia ada tu untuk tegakkan apa dia nak sebenarnya. Batu hari mana akhirat, hari mana akan tanya kejujuran sebenar lagu mana. Atas dunia boleh beta macam-macam, boleh buat alasan. Tapi akhirat Allah Ta'ala akan tanya kejujuran. Mufti akan ditanya kejujuran dia. Ustaz-ustaz akan ditanya kita kejujuran. Setiap orang dia akan ditanya. Yauma tubla as-sarair. Hari yang mana bagi dalil akan tubik belakang ni. Dia kecek ni sebab apa dia? Sebab apa dia? Bal antum, bahkan kamu yang melampau. Wajah amin aqsal man. Ini bahagian kita. Ini tasliah untuk kita, untuk umat Nabi sampai hari kiamat ni. Wajah amin aqsal madi. Datang daripada penjuru kampung. Penjuru kampung, tengok. Aqsal madi. Rajul, satu orang lelaki, yas'a, dia kata berlari, dia kata nak berusaha, berkata pada kaum dia, ya kaum ittabi'un mursalin, ikutlah tiga orang rasul ni, ikutlah. Ini dakwah. Ini jalan benar. Ini cara dakwah. Ajak orang pada Allah, ajak orang pada rasul. Ajak orang pada rasul. Ini untuk kita. Ni Allah Taala kenal ni. Bayangkan tiga orang rasul satu negeri, orang lain tak payah cabut tangan dah sebenarnya. Tapi Allah Taala suka, Allah Taala rakyat cerita dia ni sampai hari kiamat ni. Dan perkataan dia tu jadi petunjuk pada kita. Jadi kaum dia tanya dia kata ittabi'u man la, ikutlah orang yang mana tak minta daripada kamu sebagai upah. Dan wahum muhtadun, mereka berada di atas petunjuk. Wa ma li la a'budun, ni ditanyalah jawapan. Kamu ikut juga kau tiga orang rasul ni? Kaum dia tanya. Wa ma li la a'budul ladzi. Kenapa aku tidak semua Allah semua yang buat aku, yang jadikan aku? Kepada dia aku akan kembali. Adakah patut aku jadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan? Sekiranya Tuhan Rahman nak bagi mudarat pada aku, tak ada siapa boleh selamatkan aku. Tak ada siapa boleh selamatkan sedikit pun. Wala yunqadun. Inni idzan, kalau aku syirik dengan Allah, kalau aku jadikan selain daripada Allah, daripada Ar-Rahman sebagai Tuhan, sesungguhnya aku berada benar sesat yang nyata. Inni amantu bi rabbikum, so aku beriman dengan Tuhan kamu. Maka dengarlah aku. Dengarlah nasihat aku ni, terimalah. Jadi bila dia ucap gitu kan tak, maka dia kena dipukul, dia dibunuh lalu. Dia dibunuh lalu. Tak suka. Maka bila dia dibunuh, Allah Ta'ala kata, qila dukhulil jannah, silakan masuk syurga, mati syahid. Dia ni percakap pada dia. Dia ni qalbun salim, ni kita nak usaha ni. Ni dai lagu ni hati dia. Lepas kena bunuh daripada kaum dia, tapi kepada dia, qala ya laita qaumi, kalaulah kaum aku tahu apa yang kalaulah mereka tahu apa yang Allah telah buat pada aku. Bima ghafar, dengan apa yang Allah ampun dosa aku, dia Allah telah muliakan. Ni tu. Ni asah. Ni asas jiwa kita ni, nak bina supaya qalbun salim terbina pada kita ni. Kita pandai orang lagu ni. Seperti mana ada surah Yasin ni. Ikut Rasul, dia juga ingin kebaikan pada orang lain. Ingin kebaikan pada orang lain. Allah Ta'ala tunjuk kudrat dia. Allah Ta'ala tunjuk kudrat dia. Wa ma anzal, tengok bahasa, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min junnah. Kami tak turunkan untuk binasakan kaum yang bunuh orang kami ni, orang kita ni, selepas lelaki itu dibunuh tu kata, mana-mana tentera daripada langit. Wa ma kunna munzil, kami tak akan buat turun pun. Tengok. Wa ma anzalna ala qaum. Kami tak turun. Kami tidak akan buat turun untuk binasakan kaum yang telah bunuh, yang telah binasakan orang kita ni, orang Allah SWT ni. Mana-mana tentera daripada langit, dan kami tak akan buat turun pun untuk hapuskan penduduk negeri yang sombong begitu. In kanat illa, cukup dengan satu tepikkan saja. Fa idahum khamidun, tiba-tiba mereka ni hancur belakang, binasa belakang. Ni kudrat Allah. Allah ni kita kena takut kan. Kita takut selain daripada Allah begitu sekali. Takut. Allah yang kita kena jumpa, dia akan azab kita. Kita baca wahum yastaghfiruna rabbana. Mereka tepik dari neraka, ya Allah, keluarkanlah kami daripada neraka ya Allah. Kami nak melakukan amal soleh ya Allah, kami tak ada buat sebelum ni ya Allah. Tengok kan? Bagaimana Allah Taala azab. Talfahu wujuh. Allah bagi tahu dalam surah kita baca sebelum ni dah. Kena bakar ke dak ni, kulit cabuk daripada tulang, nampak tulang ni. Lepas tu kaki kulit lain pula. Kulit lain pula. Kelipak bibir ni. Allahu akbar. Wa hum kalihun, Allah Taala bagi tahu. Kalihun. Allah ni akan azab kita. Sebab tu dia mari nak fatwa, nak bagi pendapat ke tak? Tasawur kita dah berhadapan dengan perintah lagu ni. Perintah Allah, ya Allah yang mana dia yang tarbiyah belaka, ilmu dia mutlak, kudrat dia mutlak. Dia yang bagi tahu dunia tempat ujian, dan kita akan ngadat dia sama-sama orang, dia keputusan sama ada neraka ataupun syurga. Dan neraka dia lagu mana begitu kan? Betul lagu tak. Bila melibatkan perintah Allah, Allah lagu ni. Ni kita duk nampak perintah hak ni besar kali. Hak ni kalau langgar hak ni kan cabut gaji kita atas dunia ya. Dah ada dah tak habis nak makan dah. Takut lagi.
dah takut peci kena tarik. Oh, gitu semua takut peci kena tarik. Dia ingat dia hidup tu sebab KJL bagi makan ke dia, bagi rezeki. Siap. Ni masalah dah. Sekarang ni masalah dah. Takut kita mau. Nak berjual lagu mana? Nak berjual lagu mana? Darjah mari lagu mana? Ini keadaan-keadaan. Sebab tu kena bina iman, yakin kita, yang bagi rezeki kita Allah, yang bagi keselamatan kita Allah, yang bagi walaupun kehidupan kita terjejak. Sebab Nabi dah. Nabi di Madinah. Sebab tu tengok kehidupan Nabi di Madinah. Kehidupan Nabi di Madinah. Ni Allah Ta'ala gambarkan bagaimana kehebatan Allah, bagaimana kudrat Allah untuk kami binasakan orang yang mana bunuh orang kami. Allah Ta'ala bagi kami tak perlu waktu turun tentera daripada langit, dan kami tak kira turun pun untuk hancur gitu. Cukup satu tepikan saja, mati belaka, binasa belaka. Ketika itu ya hasratan 'alal ibad, ya hasratan 'alal ibad, uginya, terkilanya pada hamba. Ma ya'tihim min rasulin, tidak datang pada mereka mana-mana rasul, mereka bersendakan. Alam yarau kam ahlakna qablahum. Orang Mekah tak perhati ke bahawanya kami telah binasakan orang sebelum mereka, bahawa mereka annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Allah Taala bagi tahu, tengok. Alam yarau kam ahla. Mereka tak perhati ke bahawa banyak orang sebelum mereka daripada kurun-kurun ni, bahawa annahum ilaihim la yarji'un. Dan semua sekali Allah bagi tahu, semua tu akan kumpulkan hadir datang menghadap kami. Semua akan datang menghadap Allah SWT. Wa ayatul lahum lah, semua cerita tentang kudrat dia, tentang kudrat Allah. Di antara tanda kebesaran Allah, lahumul ardul maitah, bagi kamu ni bumi yang gersang. Ahyainaha, kami hidupkan semula, dan kami keluarkan daripada bumi ni habban faminhu yakulun, tumbuh-tumbuhan yang mana kamu jadikan sebagai makanan. Begitulah proses kehidupan semula lepas mati. Wa ja'alna fiha, kami jadikan pada bumi ni kebun-kebun daripada kurma, anggur. Wa fajjarna, kami keluarkan daripada bumi ni mata air. Liyakunu, supaya kamu dapat makan daripada buah-buah ada apa yang kamu buat dengan tangan kamu, usaha dengan tangan kamu. Afala, kenapa kamu tidak bersyukur? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ni ada pasangan dia, daripada apa yang Allah SWT tumbuhkan dalam bumi dia, dan juga pada diri mereka sendiri ada pasangan suami isteri, dan apa yang mereka tidak tahu ada lagi makhluk yang mana Allah jadikan semua berpasang belakang. Wa ayatu, di antara tanda kebesaran Allah bagi mereka ni apa dia? Malam naslakhu minhun nahar, yang mana kami cabut, kami soyok daripada dia siang. Allah tak nak gambar gitu. Naslah ni perkataan apa? Kulit kambing, kita tarik kulit kambing, tak nampak putih belakang. Ni Allah Taala gambarkan proses malai dia siang tu seperti mana cabut kulit kambing. Tak, dia sikit-sikit. Dzalika taqdirul, Allah Taala fa idahum mudlimun. Tiba-tiba mereka jadi gelap. Wa ayatul lahumul lail, di antara tanda kebesaran Allah lagi, wasyamsu tajri li mustaqar, matahari tak bergerak li mustaqarrin laha, di orbitnya sendiri, orbit dia sendiri, dia ada tempat dia sendiri. Zalika taqdir, itu semua ada ketentuan daripada siapa? Al-Aziz, yang Maha Perkasa, yang Maha mengetahui. Wal qamar, begitu juga bulan, qaddarnahu manazil, kami tentukan tempat manazil dia sendiri. Dia ada manazil tak bulan ni. Sebab tu kena berhati. Tak, bulan ni kami tentukan manazil bulan untuk hari, matahari untuk waktu solat, hatta ka'adakal urjunil qarin, sehingga kembali semula seperti mana pelepah kurma yang tua, yang tua, tanda dia yang tua. La syamsu yang barilaha, begitu matahari tak dapat kejar, la syamsu yang barilaha an tudrikal qamar, matahari tak dapat kejar bulan, begitu juga bulan tak dapat kejar matahari. Walal lailu sabiq, begitu juga malam tidak dapat mendahului siang, begitu juga malam siang tak akan dapat. Semua tu bergerak, kullun, Allah bagi tahu fi falakin yasbahun, wa kullun, dan semua tu matahari, bulan, dan semua tu fi falakin yasbahun, di atas falak dia ni yasbahun, bergerak. Ini berkata yasbahan. Bapa tak guna yasbah, sentiasa bergerak, yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hamalna dzurriyyatan fil, kami bawa zuriat-zuriat mereka di atas kapal, maksudnya yang penuh dengan benda-benda tanaman dan juga ternakan. Ni Allah Taala ingat Nabi Nuh. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan seperti itu juga sebagai kenderaan apa yang mereka naik, binatang di antara binatang ternakan. Wa inna sya', kalau kami nak, kami boleh tenggelamkan mereka, maka tak ada siapa boleh tolong mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Bila tenggelam di laut, tak ada siapa boleh tolong. Illa rahmatan minna, melainkan rahmat daripada kami saja, dan untuk satu tempoh yang telah ditentukan.
Bila dikata pada mereka ittaqu ma baina aydikum ma khalfakum, tak takutlah kamu apa yang ada depan kamu, apa yang belakang kamu. Mana takutlah dengan azab Allah SWT, dengan amal-amal kamu. La'allakum, mudah kamu dapat rahmat. Wa ma ta'tihim min ayatin, tidak datang pada mereka mana-mana ayat daripada ayat Allah SWT. Mereka berpaling. Sebab tu tak nak berpaling. Asbab-asbab hidayah mereka tak ambil belakang. Bila turun ayat, bila tunjuk bukti kebesaran Allah SWT, tak sikut. Wa idza qila lahum anfiqu, bila dikata pada mereka infaklah apa yang Allah Taala bagi pada kamu, maka orang kafir kata anut'imu man law yasha Allah ta'ala. Adakah kita kena bagi makan? Kalau Allah Taala nak bagi, Allah Taala boleh bagi. Ni kataan. Tak, apa bodoh sibuk Padahal bakhil, padahal gedeku. In antum illa fi, mereka ni tidak lain mereka sesat yang nyata. Mereka kata pada Nabi, bila nak mari azabnya wahai Muhammad? Lama dah ni. Tak, sekarang kamu dah benar Rasul, mari azab lalu. Allah nak bagi tahu mayang tu. Mereka tidak tunggu malaikat satu tepikkan saja. Bila datang saja dalam keadaan mereka wahum yahtasimun, wahum yakhisimun. Ketika mana mereka duk sibuk jual beli, duk sibuk balas di kedai-kedai, di pasar-pasar, di tempat mereka tidak. Wala yastati'una tawsiyah. Mereka tidak ada masa lagi, tidak ada waktu lagi untuk bagi wasiat pada ahli mereka. Untuk mereka balik bagi wasiat, tak ada. Wa nafiqa fi sur. Kemudian bawa pergi akhirat. Apabila Allah Taala tiupkan sangkakala, fa idahum, tiba-tiba mereka keluar minal ajdath, keluar daripada kubur mereka, ila rabbihim yang silun, kepada Tuhan mereka ni segera. Ketika itu mereka kata, ya wailana, celakalah kita. Siapa dia bangkitkan kita daripada tempat tidur ni? Mau tempat tidur rehat kau dalam alam barzah. Dan nisbah daripada alam barzah tu dengan akhirat, oh sungguh kata lebih teruk lagi. Lebih teruk lagi. Tak, daripada mahsyar ni lebih teruk lagi. Tak, lebih teruk lagi. Tak, suara dia beratus tahun tak ada makan, tak ada minum. Tak, hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah janji daripada Ar-Rahman wa sadaqal mursal. Benarlah rasul-rasul yang bagi tahu. Dan perkara ni hanya berlaku bila sayhatan wahid, dengan satu tepikan saja. Tiba-tiba semua akan berkumpul depan Allah SWT, hadir belakang. Bangkit. Tiup mula-mula hancur, tiup kali kedua bangkit belakang. Bangkit belakang. Fal-yaum, hari ini Allah Taala bagi tahu tidak ada mana-mana jiwa akan dizalimi sedikit pun, dan mereka tidak akan dibalas melainkan mengikut apa yang mereka buat. Inna ashabal jannah, sesungguhnya pemilik syurga ni pada hari tersebut fi syughulin fang, sibuk dengan duduk menikmati buah-buahan, duduk menikmati dengan apa? Dengan gembira, duduk menikmati dalam syurga ni. Hum wa azwaj, mereka ada isteri-isteri mereka di bawah teduhan alal araik, di atas singgasana muttaqin bersandar. Ini gambarnya dia. Duduk sibuk ke apa? Duduk menikmati nikmat-nikmat yang ada dalam syurga tu. Mereka dengan isteri mereka ni di bawah teduhan, dan teduhan pula tu bawah dia tu ada hamparan arikah ni, sebenarnya macam sofa-sofa. Tapi dalam syurga tak tahu dah lagu mana araik. Tak, bagaimana tempat duduk yang begitu istimewa, dan mereka duduk dalam keadaan bersandar belakang. Itu gambarnya dia. Lahum fiha, bagi mereka macam-macam buah. Bagi mereka apa yang mereka nak, mayaddam, apa boleh belakang. Dan ucapan mereka ni salam sejahtera, qaulan min rabbir rahim, daripada Allah Subhanahu Rabbir Rahim. Dan pada ketika itu tengok wamtazul yaum ayyuhal mujrimun. Ni ayat yang menakutkan ni. Ayat yang menakutkan. Kita ada ulang kan salam mubin tak panggil tak. Ada ulang ni. Apa tak tahu. Tak, salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim, macam-macam. Tak ada. Tak. Ada kelebihan gambar? Tak ada gambar. Ini ayat tengok gambar dia syurga, okay? Allah Taala bawa pergi akhirat, gambar dia ni ahli syurga. Ni ucapan mereka, salam sejahtera ke atas mereka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sebab tu kalau nak ulang sangat dalam surah ni, ni ulang ayat ni, wamtaz ni ayat ni. Salah dulu, takut ayat ni. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Baru masa mula-mula bangkit daripada masyarakat, semua campur, duduk sekali. Orang munafik dengan orang mukmin duduk sekali, semua duduk sekali. Masa tu mula-mula tu. Ketika mana ayat ni disuruh ke wamtazul yaum ayyuhal mujrimun, Allah kata sekarang orang mujrimun duduk dalam garisan dia, duduk dalam tempat dia ni. Ketika itu tak, masa tu bimbang tu, takut kita duduk depan kita tu Qarun, depan kita tu tak Firaun, depan kita duduk sekali dengan tu. Wamtazul yaum ayyuhal mujrimun. Ketika itu Allah Taala khitab, dan ini khitab pertama Allah SWT. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah bagi tahu pada kamu hai Adam. Ini khitab pertama. Khitab pertama kamu jangan ikut setan. Jangan ikut setan. Kita sambung esok sikit lagi. Pagi esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana akhiran. Radina bil ahram. Muhammad Nabi Rasulullah.